Menu klasik jarang jumpa. Sarang ni dari Kelantan. Resipi dia lain daripada yang dibesuk ni. Kita pilih lada solok yang lurus. Biasanya yang tak besar sangat, tak kecil sangat. Biar keluar sedikit daripada badan dia ni supaya bila masak dia tidak kecil, dia masak cantik macam ni. Dia tak sesuai dengan kuah air. Dia sesuai untuk kuah bersantan. Menu pelengkap sajian tradisional, kerabu sarang atau disebut sare dan solok lada sememangnya menjadi santapan enak di pantai timur, terutama Kelantan dan Terengganu. Berbeza dengan salad yang mendahului sajian utama dalam seni kulineri barat, kerabu dan solok dimakan bersama-sama sebagai lauk dalam hidangan nasi. Kerabu sarang sukar didapati pada hari biasa dan lebih popular ketika bulan Ramadan. Kelihatan seperti bihun, sarang adalah sejenis rumpai laut, dijadikan kerabu apabila dicampur beberapa ramuan lain. Dijamah bersama nasi panas dan gulai kawah menambah selera sesiapa sahaja yang menikmatinya. Disatukan sejak 1987, Wan Rohana Wan Hassan dan Fauzi Muhammad masing-masing baru sahaja bersara awal dari perkhidmatan perguruan. Minat dan berbakat dalam bidang masakan, pasangan ini sering menerima tempahan gulai kawah, kerabu sarang dan solok lada. Gulai kawah Cikgu Fauzi sudah dikenali sejak 10 tahun lalu, sebelum kerabu sarang dan solok lada Cik Na turut menjadi sebutan ramai. Mengimbau kenangan lama. 8 tahun lalu, Cikgu Wan Rohana menyediakan 7 kilogram kerabu sarang sebagai pemberian untuk majlis saudaranya yang melangsungkan perkahwinan. Tidak disangka-sangka, air tangannya sangat laku dan dipuji ramai sehingga terdetik di hatinya untuk terus menyediakan kerabu sarang sebagai pemberian di majlis sanak saudara. Dan dari situ, ibu kepada 7 hero ini memberanikan diri menerima tempahan menu klasik ini sejak 4 tahun lalu. Biasa 6-7 kilo ni untuk 5-6 kawah gulai. Kenduri yang besar lah. Kalau kenduri kecil-kecil tu 2-3 kilo. Pukul 3 dah habis dah sarang tu. Kerabu tu memang dah habis. Dah semua cakap, tak sempat makan, tak sempat makan, semua cakap sedap. Dari situlah kita dah rasa, sedap ke? Dah rasa macam pentingnya menu ini ada dalam kenduri. Hujan berterusan sejak semalam tidak membantutkan azam penduduk untuk keluar ke Pasar Borong Kampung Lampu, Kuala Besut, Terengganu, terutama pada hari Minggu sebegini. 20 minit dari Bandar Jertih. Pelbagai keperluan bahan mentah, lauk pauk serta kuih muih tradisional tersedia untuk dibeli sebaik kaki melangkah masuk. Lokasi ini menjadi medan wajib bagi pasangan ini hampir setiap minggu. Di sinilah bahan-bahan pembuatan kerabu sarang, terutama rumpai laut kering dari genus Gracilaria didapati. Gracilaria adalah genus ketiga terbesar dalam spesies alga merah dan ditanam di seluruh dunia untuk kegunaan secara komersial sebagai makanan. Ada 20 jenis Gracilaria dilapor dijumpai di Malaysia, terutama di kawasan hutan bakau, pantai berbatu dan dataran lumpur berpasir. Sebaik dikeringkan, rumpai laut kelihatan seolah-olah sarang burung dan mungkin itulah jolokan nama sarang diperolehi. Biasanya sarang ni dari sebelah Kelantan. Kalau kita pergi ke Pengkalan Kubur, dia di pasar Pengkalan Kubur tu ada jual yang dah siap boleh makan. Tapi yang ni
resipi dia lain daripada yang dibesuk ni. Yang tu kita rasa budu. Dia guna budu dengan serai. Jadi sebelah sini tak letak budu. Kita cuma letak air cuka, gula, garam, cili boh dan sedikit cili padi. Tu je. Tu bayar dah ada. 44, 55, 53. Okey. Ni seharga ni minggu depan ada lagi tak? InsyaAllah ada. Nak dalam 10 kilo lagi? InsyaAllah boleh. Ini ni sikit ni 20.5 ni. Iyalah. Kita nak banyak. Okey, alhamdulillah. Susah nak dapat ni. Iyalah. Tempat lain tak ada. Memang sini ya ada. Ni beli sarang sokmo. Lah ni lah tuan sarang buat soho ni. Oh, sarang dia soho. Okey, beres. Ana, terima kasih. Paling sedap di Kuala Besut buat ni. Kalau nak buat tepoh dengan dia. Kalau nak pakai sarang. Beli semua. Jual semua. Mana beli-beli. Alang-alang berada di pasar, Wan Rohana sempat singgah di gerai jualan cili bagi membuat solok. Selain kerabu sarang, solok lada buatan Wan Rohana juga mendapat sambutan tinggi. Cili besar yang disumbat inti kelapa bercampur isi ikan dimakan bersama nasi putih dan nasi kerabu. Berwarna hijau terang, cili solok yang didaftarkan di bawah Jabatan Pertanian dalam senarai variety CA4 sahaja sesuai dijadikan solok kerana tahap sederhana pedas di samping bentuknya yang lurus serta berkulit nipis. Lada kampung ni. Lada kampung. Bukan dari Thailand ni. Thailand ni. Kalau nak buat solok, kita pilih lada solok yang lurus. Biasanya yang tak besar sangat, tak kecil sangat. Kalau yang kecil tu biasa nak rasa dia nak pahit sikit. Sebab biasa dia muda. Biasa orang nak jual kan dia tengok okey je, dia ambil je. Yang muda memang pahit sikit. Memang tak ada nikmat lah. Kalau orang suka solok pedas, dia tak ada nikmat lah bagi dia. Jadi kita pilih yang elok-elok, yang lurus, yang bengkok-bengkok tak boleh ambil. Nanti nak belah, nak isi susah. Kena pilih yang lurus-lurus. Kadang orang jual lada ni dia faham. Dia tolong pilih. Rumpai laut yang dibawa pulang perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum proses seterusnya. Proses pertama yang perlu dilakukan adalah membuang benda asing yang melekat pada gumpalan rumpai. Sekiranya tidak dibersihkan dengan baik, dikuatiri akan tergigit atau tertelan cengkerang serta batu-batu kecil yang ada padanya. Kita kena betul-betul leraikan macam ni. Nak cari sampah-sampah macam rumput dan juga siput-siput macam ni. Ni perlu ni kena asingkan. Siput kecil macam ni, cengkerang-cengkerang lain dan juga rumput-rumput yang ada dekat sini. Kalau rumput dia rasa dia keras sikit, tapi kalau yang rumpai yang ni dia lembut sahaja. Jadi kita dapat bezakanlah walaupun warna dia hampir serupa. Kita tak boleh kerja buat makan ni cincai-cincai sebab orang makan orang akan tahu. Orang akan tahu kita buat dengan elok ataupun kita cincai-cincai. Selalu tergigit siput tu. Itu cincai-cincai tu. Dia, sampai kita puas hati tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah sampah sarap ni. Biar betul-betul tinggal rumpai ni je. Berusia 58 tahun, bekas guru bahasa Inggeris ini menyatakan bahawa proses mengasingkan siput dan kerang kecil memakan masa sehingga beberapa jam. Kami bernasib baik hari ini apabila stok yang dibeli tadi tidak banyak benda asing dan proses selesai dalam tempoh kurang 1 jam. Cikgu Fauzi, bekas guru ekonomi ini, juga penanam padi tegar. Pada musim hujan sebegini, rutin beliau untuk ke sawah turut tergendala.
Namun, keadaan ini dimanfaatkan dengan membantu isterinya menyediakan tempahan. Kebiasaannya, dia mengambil tugas mencuci rumpai laut sehingga bersih. Basuhan pertama, cuka dicurahkan ke dalam rendaman. Kita masukkan cuka kali pertama ni untuk memudahkan kita membersih dia punya segala kekotoran yang melekat pada sarang ni. Di samping itu juga kita nak pastikan dia ni sebenarnya menghilangkan bau air laut yang melekat pada sarang ni. Kalau kita cium sebelum kita bersih ni, dia bau dia macam benda yang baru naik daripada air laut yang lembap tu lah. Proses cucian perlu diulang berkali-kali sehingga air bertukar jernih dan warna rumpai laut kian jelas. Sebelum ini, Wan Rohana sendiri kurang gemar makan kerabu sarang kerana bau rumpai laut yang terlalu kuat. Cuba bereksperimen sendiri, beliau mendapat idea untuk menjadikan cuka sebagai bahan asas ketika mencuci. Dan percubaan kali pertamanya itu berhasil. First time makan masa sekolah menengah lah. Tapi masa tu kakak yang buat dan masa tu kita macam susah lah sikit kan. Masa tu tak ada orang nak basuh dengan cuka. Sebab cuka tu dia kena beli, kena guna duit lagi. Biasa orang basuh macam tu je. Tapi macam kalau buat macam tu, Kak Nam macam tak berapa boleh makan. Dia bau dia tu memang Kak Nam tak boleh nak telan. So kita terfikir macam mana nak buat supaya hilang bau ni. Tapi kita ada tips, misal kata nak basuh ikan terutama ikan sungai tu kan dia hanyir sikit kan. Biasa kita letak cuka. Jadi di situlah mula-mula saya letak cuka. Mula-mula kakak tak setuju. Bila dia tinggal, kita yang urus, kita rendam saja. Masuk je, letak je. Esok tu bila makan, sedaplah pula. Lain dia punya rasa, sedap. Lepas tu sekarang ni memang boleh makan. Boleh makan rata-rata macam tu okey. Proses terakhir, sekali lagi cuka dimasukkan ke dalam rendaman dan dibiarkan sekurang-kurangnya 2 hari agar rumpai lebih lembut dan rangup dikunyah nanti. Dia ni orang yang ikut kehendak pelanggan. Dia tak adalah kedai buka pukul 8 baru nak mesin kelapa, tak. Bila kita nak, dia boleh buat 16 biji, 17 biji. Sejak ada dia ni memang memudahkan kerja kita. Sangat-sangat. Cili solok dikategorikan dalam cili besar berbentuk bulat dan menirus di hujungnya. Berbeza dengan cili besar lain yang berubah warna mengikut usia, lada solok tidak bertukar warna dan hanya berwarna hijau muda dari sebelum matang sehingga cukup matang. Mudah dijangkiti kulat pada musim hujan. Cili solok boleh dituai hasilnya di antara 12 hingga 16 minggu selepas benih disemai. Penggunaan cili jenis ini amat popular sebagai sayur, terutama dalam kalangan penduduk pantai timur. Ia biasanya dijadikan solok lada, hidangan lazat dengan rasa pedas, manis, masin dan lemak. Buahnya perlu dibelah di bahagian tengah dan dibuang tempulur untuk diisi dengan kelapa parut. Ia perlu dilakukan dengan teknik yang betul agar belahan tidak terputus. Kita buang dia punya bulu dia ni. Pastikan semuanya kita kena buang untuk elakkan daripada bila masak nanti terasa pedas sangatlah. Okey, lada ni dia kalau yang tak lurus sangat, kita tengok ada bahagian bawah dengan bahagian atas. Kita kena belah bahagian atas yang agak timbul ni. Baru mudah kita nak isi inti nanti. Kalau tidak dia akan jadi mudah patah lah lada ni macam-macam lah. Kalau kita isi, kita belah di sebelah atas macam ni, insya-Allah kita mudah isi dan lada tu tak akan patah bila kita isi nanti. Dan memudahkan kerja buatlah untuk mengisi dia punya inti tu. Ni macam ni kan.
Jika membelah lada dalam kuantiti yang banyak, disyorkan untuk memakai sarung tangan agar tangan tidak terasa panas dan pijat. Kelapa muda antara bahan utama dalam pembuatan solok lada dan kerabu sarang. Hari ini, Wan Rusmina Wan Ismail mempunyai tempahan kelapa parut dan santan daripada pelanggan utamanya, pembuat menu klasik solok lada. Mesra dengan panggilan Kak Ani, wanita 55 tahun ini perlu menyediakan 3 kilogram kelapa parut dan 1 kilogram santan. Cukup 16 biji makan anak. Kelapa untuk solok tu memang ada bezanya. Kelapa untuk solok dia muda sikit daripada kelapa untuk kerabu. Dia isi dia lebih lembut sikit lah daripada kerabu tu. Kerabu dia kalau dikira kalau macam dengan adik-beradik dia kakak daripada pada solok tu. Pokok kelapa atau nyor, tanaman industri keempat terpenting di Malaysia selepas sawit, beras dan getah. Meski ditanam secara komersial, terdapat juga kebun kecil yang diusahakan kebanyakannya oleh warga emas. Rusmani dan suami, Elias Daud, mula fokus terhadap aktiviti pertanian ini 2 tahun lalu. Jarak kebun yang tidak jauh dari rumah memudahkan mereka untuk mengambil hasil pada bila-bila masa. Sehingga kini, mereka memiliki 400 batang pokok kelapa yang tidak lekang dengan buah. Selama ni, Kak Ani suri rumah sepenuh mata. Suami kerja. Tapi apabila suami bersara, rasa supaya dengan tak ada kerja lah. Jadi, saya bincang-bincang untuk buat produk santan. Pada mulanya santan saja. Apabila customer mai tanya, ada tak jual kelapa parut? Okey, dahulu kerana kelapa ada, kita jual je lah kelapa parut pun. Kayak ni. Ni boleh buat tandai ni. Itu boleh. Kelapa dikait dengan galah buatan sendiri. Boleh. Di hujung galah diletakkan pencangkuk daripada besi atau tali untuk memudahkan ia tersangkut pada buah kelapa sebelum ditarik jatuh. Tugas-tugas mengait turut dibantu anak ketiga mereka, Muhammad Nazir Hilmi. Dalam seminggu, Rusmani menyediakan kira-kira 80 biji kelapa untuk jualan santan dan kelapa parut. Berbeza dengan kelapa tua, kelapa muda tidak boleh dibiarkan terlalu lama selepas dikait. Kelapa muda yang tidak diproses dalam masa seminggu akan rosak, manakala kelapa tua pula lazimnya akan tumbuh tunas pokok baru. Kerabu. Okey, solok. Untuk buat solok kita kena pilih yang muda. Yang apabila kita ni tak bunyi air. Untuk kerabu pula yang seterusnya apabila kita baca bunyi airnya. Okey. Untuk kerabu ni sabut dia ada kekuningan. Macam solok tu dia akan putih. Kalau saya dan suami nak kopek, saya akan guna yang moden lah sebab yang tradisi tu tak berapa pandai. Yang tradisi tu hanya anak saja yang pandai. Kita tak pandai sebab kita rasa seram dengan ketajaman tradisi tu. Macam dia okey, dia tengok saja kawan-kawan dia buat tu, dia pandai dia. Jadi kita guna dia untuk tradisi. Tapi daripada kepantasan kita mengopek kelapa tu, memang pantas yang tradisi lah. Memarut kelapa menggunakan mesin boleh menjimatkan masa dan tenaga. Tempurung kelapa perlu dipegang kuat dengan kedua-dua tapak tangan bagi mengelak ia terpelanting sebaik isi kelapa menyentuh mata mesin. Ketebalan isi kelapa muda yang sesuai diparut adalah 0.5 hingga 1 cm. Isi kelapa muda tidak sesuai dibuat santan. Hanya kelapa tua sahaja diproses menjadi santan. Untuk solok ni, apabila kita mesin, kita tak boleh bagi dia sampai ke tempurung dia tu.
Sebab nak suruh tengok dia putih. Kalau ada kena tempurung tu dia agak kekuningan lah sikit. Tapi tak elok pada solok lah. Tak cantik dipandang. Okey, macam dengan mesin untuk kerabu tu, tak apa, sampai kat tempurung pun, tapi janganlah sampai dalam sangatlah. Sebab kelapa kerabu tu, kita goreng balik kan, dia akan nampak kekuningan, dia akan menutup lah kalau kena tu sikit. Hak lengoh tangan pegang tempurung masa mesin tu, rasa dah sekarang ni dah jadi perkara biasa dah. Mula-mula tu rasalah juga. Kalau orang tak biasa, memang rasalah lengoh ke apa. Macam kita ni dah biasa dah. Tidak sampai 1 jam, 17 biji kelapa siap di mesin. Assalamualaikum. Sudah 2 tahun Wan Rohana menjadi pelanggan Rusmani di kampung Pak Wong. Meski kecil-kecilan, Rusmani sentiasa cuba memenuhi kehendak pelanggan. Baginya, pelanggan dan kualiti perlu dijaga sebaiknya. Dia ni orang yang ikut kehendak pelanggan. Dia tak adalah kedai buka pukul 8 baru nak mesin kelapa, tak. Bila-bila kita nak, bila-bila je kita cakap, kalau kita nak banyak, dia boleh buat 16 biji, 17 biji. Sebelum kenal dia, kita kena cari 2-3 kedai baru dapat 16 biji. Tak ada stok. Tapi sejak ada dia ni memang memudahkan kerja kita. Sangat-sangat. Solok ni bila kita buat banyak, nak gaul tu kena guna tenaga yang kuat lah kan. Biasa suami akan cakap, sini nak tolong. Biasa dia akan tolong cepat. Patutnya, kalau bukan musim hujan, kelapa ni seeloknya kita jemur kering. Bila kita jemur, dia makin cepat garing dan dia tahan lama. Penggunaan kelapa dalam masakan amat sinonim dengan rakyat Nusantara. Dikenali dengan tanaman 1000 manfaat, setiap bahagian tumbuhan ini dapat digunakan. Berisi lembut dan berlemak, isi kelapa muda sering digunakan dalam pembikinan kuih muih. Dalam penghasilan lada Solok, kelapa muda parut digaul bersama ikan yang sudah dikisar dan dibuang tulang. Penggunaan ikan kisar adalah bergantung kepada individu, sama ada mahu yang mentah atau sudah direbus. Solok lada yang dibuat Wan Rohana menggunakan ikan selayang mentah atau dikenali sebagai ikan basung di Sabah. Selain daging yang enak, harganya tidak terlalu mahal dan saiznya bersesuaian. Bahan-bahan tadi turut dicampur bawang kisar, garam, gula dan telur sebelum digaul sebati. Solok ni bila kita buat banyak, nak gaul tu kena guna tenaga yang kuat lah kan. Biasa suami akan cakap, sini nak tolong. Biasa dia akan tolong cepat. Bila dia ada sekali dia buat cepat, kita nak bagi kat dia je lah. Sekali dah jadi, kalau nak gaul banyak-banyak tu dia lah. Kecuali ketika dia sibuk sangat-sangat, memang saya buat sendirilah, slow-slow lah. Biarlah lambat tapi siaplah juga. Siap. Biasanya pengecaman dia, bila kita dah sebatikan, dia nampak berkilat. Okey, dah kita gaul sempurna, dah nampak berkilat apa semua ni, rasanya dah cukup lah untuk kita bersedia kita nak sumbat dalam lada yang telah dibelahkan tu. So, lada untuk solok ni dia lain. Dia hijau tu hijau lembut. Bukan, kalau yang hijau tua tu kita tak buat. Kalau musim tak ada sangat lada, kita nak makan sangat-sangat, kita belilah juga letak tu pun tak sedap. Tak sama. Yang hijau tua tu dia panggil lada untuk untuk sambal belacan ke apa, kita campur sekali dengan cili padi tu.
Yang ni bukan. Kalau nak buat sambal tak jadi. Kalau jeruk okey. Jeruk yang nak makan dengan mi rebus ke, nasi air ke, ni bagus, sedap. Menurut Wan Rohana, kerja-kerja menyumbat lada mengambil masa panjang jika kelapa mudanya terlalu lembik. Untuk mengelakkannya, Wan Rohana memastikan kelapa dan bahan-bahan lain adalah mengikut sukatan yang betul. Inti lada solok dibentuk menjadi bulat supaya senang dimasukkan ke dalam cili. Untuk isi inti dia ni, kita kena tekan dia masuk biar penuh, biar padat. Kalau dia tak padat, nanti bila masak dia jadi kempis dan tak cantik. Dia akan jadi macam patah. Cili ni, lada ni dia akan patah. Biar keluar sedikit daripada badan dia ni supaya bila masak dia tidak kecut. Dia masak cantik macam ni. Macam ni. Inti solok juga mendapat permintaan tinggi. Selain dijadikan solok lada, intinya juga boleh dimasak begitu sahaja menjadi nugget atau bobolah ikan untuk campuran sup atau sayur. Wan Rohana menjualnya dalam 2 saiz bekas. Bekas besar berharga RM25 dan RM15 bagi saiz kecil. Selagi tak cair, dia memang tahan. Jangan keluarkan dia. Misal kata kita nak buat solok, kita keluarkan dia sehari, dia dah lembik tu baru kita isi. Kalau lebih, terus masuk dalam peti beku. Jangan letak kat bawah. Kalau letak peti bawah memang rosak lah. Dia kena simpan tempat beku. Sementara itu, kelapa bagi kerabu sarang pula perlu disangai atau disangrai sehingga warnanya bertukar. Sangai ialah kaedah menggoreng tanpa minyak dengan api kecil. Semasa proses menyangai, kelapa perlu sentiasa dikacau agar tidak hangit. Patutnya, kalau bukan musim hujan, kelapa ni seeloknya kita jemur kering dulu. Bila kita jemur, dia makin cepat garing. Dan dia tahan lama. Lambat tengik tu, orang kata tengik tu dia bau macam tak sedap. Lah. Yang sedap tu bergantung juga kepada kelapa yang kita goreng. Kalau yang ni tak menjadi, semua fail. Walaupun sarang tu dah kita basuh bersih pun dia takkan sedap lagi dah. Setelah 15 minit, kelapa sudah kelihatan garing dan bau enak menusuk ke dalam hidung, menandakan gorengan sudah boleh diangkat. Kelapa kemudian dibiarkan sejuk sebelum disimpan dalam bekas bertutup untuk tahan lebih lama. Macam kerabu sare ni, dia ada 2 jenis satu. Satu yang halus, satu lagi urat dia terkasar sikit. Yang kasar tu sebenarnya lebih sedap kalau kita dapat buat. Tapi stoknya terlalu sukar untuk kita dapat. Kalau rendam 2 malam tu lagi baik. Dia lagi lembut, dia lagi rangup rasa dia tu. Dan kelapa goreng dia tu kena betul-betul baru, yang wangi. Dengan ikan tawar dia tu pun yang baru, ikan yang segar. Setelah kelapa siap dimasukkan ke dalam lada, proses terakhir adalah merebus sehingga masak. Mewarisi resepi memasak daripada kakaknya, Wan Rohana Wan Hassan meletakkan daun pucuk ubi sebagai alas kuali sebelum meletakkan solok. Ia bagi mengelak bahagian bawah lada hangus dan menjadi pahit. Kalau tak ada pucuk ubi, biasanya kobis pun jadi. Kita susun daun kobis baru letak dia. Ataupun kacang panjang. Kalau kita letak kacang panjang, kacang tu kita boleh buat sayur. Dia memang sedap. Dia punya lemak tu sedap. Wan Rohana kemudiannya memasukkan santan cair ke dalam kuali sebagai air rebusan. Santan yang dituang tidak perlu sehingga menenggelamkan lada. Cukup sekadar bahagian bawah lada terendam santan.
Ada setengah orang rebus tu dia pakai air je. Tapi nakkan dia punya lemak tu tak lari, kita guna santan. Tapi ada je orang buat dikukus. Tapi bagi saya lah, kukus ni air manis dia yang kita letak bahan-bahan tadi dia keluar. Dia turun ke air kukusan kita tu. Jadi dia tak macam tak larilah rasa daripada yang kita buat awal dengan dia siap. Solok direbus sehingga kulitnya bertukar sedikit terang dan intinya pula sudah pejal, menandakan isi ikan sudah betul-betul masak. Solok lada kini sudah boleh dihidang dan dimakan bersama nasi atau begitu sahaja. Bagi melengkapkan resepi kerabu sarang, rumpai laut yang direndam sebelumnya dibilas dan diperah sehingga kering. Sebelum itu, Wan Rohana sudah menyediakan kelapa goreng dan juga isi ikan rebus yang dikisar halus untuk dicampur ke dalam sarang. Ikan rebus kisar juga perlu disangai bagi menghilangkan air agar tidak mudah basi. Sama seperti solok, kelapa dan ikan adalah bahan utama dalam pembikinannya. Bezanya, solok menggunakan kelapa serta ikan mentah dan basah, manakala kerabu pula sudah digoreng. Rumpai laut yang belum dicampur bahan perisa tidak mempunyai rasa, seolah-olah bihun yang belum dimasak. Macam kerabu sare ni, dia sebenarnya dia ada dua jenis satu. Satu yang dia punya halus, satu lagi dia punya urat dia terkasar sikit. Yang kasar tu sebenarnya lebih sedap sebenarnya kalau kita dapat buat. Tapi stoknya terlalu sukar untuk kita dapat. Kalau boleh, kalau rendam 2 malam tu lagi baik. Dia lagi lembut, dia lagi rangup rasa dia tu. Dan kelapa goreng dia tu kena betul-betul baru, yang wangi. Dengan ikan tawar dia tu pun yang baru, ikan yang segar. Tak boleh buat dengan ikan yang buruk apa tu, dia memang lari rasa dia. Sebagai pelengkap, bahan-bahan tumisan seperti campuran cili boh, bawang, cuka, garam dan gula pula ditambah dan digaul bersama sehingga betul-betul sebati. Campuran bahan tumis akan menjadikan kerabu sedikit pedas, masam dan masin. Kesemua bahan-bahan campuran dimasukkan mengikut cita rasa masing-masing. Jika mahu lebih pedas, cili boleh ditambah ke dalam kerabu. Saya memang sangat suka makan dua-dua masakan ni. Sebelum kahwin pun saya suka beli dekat pasar Ramadan biasanya. Untuk bulan puasa lah kita dapat makanan yang seperti ini biasanya. Kalau hari-hari biasanya sukar nak dapat. Tak ada orang buat, tak ada jualan pun. Kecuali kita beli nasi kerabu tu adalah solok lada. Tapi tak samalah dengan yang kita buat. Bila kita bandingkan dulu-dulu dengan yang kita makan sekarang ni, bila kita beli kat kedai rasanya jauh beza dia. Tak seronok makan yang beli kat kedai. Awal-awal dulu kita buat bila ada tempahan je. Jadi sekarang ni benda tu dah sedia ada. Untuk solok lada dan juga kerabu sare itulah. Cuma kerabu sare kita proses bila orang nak baru ada. Tapi stok memang sentiasa ada lah. InsyaAllah. Kerabu sarang dan solok lada antara menu istimewa keluarga ini. Dihidang bersama kerabu mangga dan gulai kawah, menjadikan makan tengah hari ini lebih berselera. Kerabu sarang iaitu rumpai laut yang telah digaul bersama sambal khas dan juga kelapa goreng. Rumpai laut, bagi macam saya tak pernah makan rumpai laut. Tapi kalau ada difahamkan, ada orang kata rumpai laut ni macam higher sikit, tapi mungkin disebabkan tips yang daripada Cikgu Ona dan juga Cikgu Fauzi letakkan cuka, jadi rasa hanya tu kurang. Dan memang lengkaplah makannya dengan kelapa goreng dan juga sambal special tu. Untuk hidangan, dia tak sesuai dengan kuah air. Dia sesuai untuk kuah bersantan, terutama gulai.
Kalau gulai lembu ke, kambing ke, ayam ke, mak baru dia masuk. Kalau dengan kuah cair macam sup ke, tak bagus, tak matching, tak ada kick dia, tak sedap. Meski kehidupan semakin maju, juadah tradisional jangan sesekali ditinggalkan. Makanan penyatu hubungan keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan. Menerusi makanan juga asal-usul akan diingati. Resepi turun-temurun ditambah baik dengan kemajuan moden masa kini melahirkan rasa yang cukup enak dan estetik. Yang jadi motivasi sangat, yang jadi kita bersemangat sangat tu semua rata-rata kita dengar yang positif-positif je. Semua kata sedapnya solok Cik Na, sedapnya sarang Cik Na ni lain. Jadi semangat nak buat tu. Kalau sepatutnya pencen ni kan tak fikir pun nak kerja ni, nak pencen, nak rehat, nak enjoy je. Tapi sekali keseronokan tu ada bila orang makan, orang puas hati. Orang makan, orang kata, sedapnya, kita dah rasa puas hati. Kita sentiasa rasa nak buat yang lagi baik, lagi baik. Kita kena perkenalkan bahawasanya masakan ni adalah bila kita makan, rasa sedap. Benda ni tak boleh, kita tak dapat di tempat-tempat biasa. Jadi kalau kita jumpa tu, kita kena makan, kita kena rasa, kita kena nilai, kita banding dengan makanan. Sebab kita sebenarnya sekarang ni, remaja ataupun kanak-kanak sekarang ni dipengaruhi masakan daripada luar. Tu yang dia tidak biasa dengan tradisi kita ni. Sebenarnya tradisi kita tu lebih sedap sebenarnya. Ada taste yang orang kata tak sama dengan makanan lain. Orang lama semakin ramai yang pergi. Kini siapa lagi yang mampu mengekalkan budaya warisan nenek moyang jika tidak disambut generasi baharu? Tradisi tak lapuk dek hujan, tak hilang dek zaman. Sare dan Solok, hidangan zaman berzaman.